Seni pembuatan senjata tajam seperti parang, pisau, golok, keris, badik, kapak adalah satu anugerah Tuhan kepada insan alam seni kreatif di merata tempat di Malaysia. Namun mengikut kecenderungan, cara dan kreativiti serta kemahiran atau skill seseorang pembuat bentuk senjata tajam dari cara tradisional hingga teknik moden. Hari ini, kami jelajah di daerah Gedong Serian menjejaki pakar membuat pisau dan parang. Terukir nama Wan Poji, seorang anak tempatan Gedong, menceburkan diri dalam pembuatan besi, pisau dan parang semenjak beliau bersara dari Angkatan Tentera Malaysia. Kesungguhan dan kegigihannya menghasilkan corak rekaan yang menarik menjadi buruan penggemar pisau dan parang. Dengan mesin bell sander yang dibelinya beberapa tahun yang lalu, memudahkan kerja-kerja kreatifnya untuk menghasilkan sesuatu produk yang berkualiti. Membuat pisau dan parang dalam 10 tahun. 10 tahun aktif. Maksudnya serius buat 10 tahun. Sebelumnya memang ada buat parang tapi bukan serius. Cuma untuk hobi-hobi. Selepas ada kawan-kawan rapat yang berminat dengan pisau dengan parang, betul dia telah membuat tempat, situ mula minat lah. Untuk kerja lasak, kita tak perlu besi yang keras, tapi kita perlu besi yang fleksibel. Contohnya besi spring yang mudah lentur, yang kita gunakan untuk buat kerja lasak. Jadi dua antara besi moden dengan besi ini ada kategori beza pada kekerasan dan kelenturan besi lah. So kita nak kerja ini, kita kena besi yang keras. Kita kena nak besi yang rasak, kita perlu besikan yang fleksibel. Untuk prinsip mudah lah. Untuk besi moden, dari mana Cik Wan mendapatkan besi moden? Kebanyakan besi moden saya tempah daripada Semenanjung. Ada yang direct ke luar negara seperti Jepun, China dan US. Untuk kerja membuat parang dan pisau, beliau menggunakan besi moden jenis yang tinggi karbon dan korolium seperti D2, V4E, Vanadis Super Extra, Elmex Super Clean, XW42, K110 yang tahan karat dan bermacam lagi. Semua besi ini diimport dari Jepun, China, Sweden untuk menghasilkan pembuatan yang berkualiti serta tajam. Namun beliau gemar menggunakan besi jenis D2. Di samping pembuatan parang dan pisau, beliau membuat hulu pisau dan parang menggunakan teknik yang lebih menarik dan mencabar. Pembuatan hulu pisau yang moden dan tahan menggunakan material yang dipesan dari luar negeri seperti G10 slab dan aluminium honeycomb serta resin. Seni sentuhan tangannya begitu halus, kemas, menarik dan bermutu tinggi menjadikannya diburu oleh penggemar parang dan pisau dari dalam dan luar negara. Pernah suatu ketika dahulu, tanpa diduga, ada pelanggannya dari Amerika Syarikat sanggup datang ke bengkel di sebelah rumahnya di Kampung Gedong semata-mata mahu menempah parang buatannya. Dari sini juga sedang order tu? Ada pernah saya dapat order daripada US, daripada Amerika Syarikat. Customer masalah saya yang pertama.
dia pernah order parang parang candung. Oh, jadi datang Dia datang dekat tempat saya. Dia dapat tahu saya buat parang pun daripada mana saya entah, saya pun tak tahu lah. Tapi dia datang tempat saya, dia kata dia nak buat parang candung. Selain daripada US, dari sini juga ada dari Semenanjung. Daripada Semenanjung ada customer saya kebanyakan 90% luar daripada kampung lah. Paling jauh sekali US, Filipina, Indonesia. Itu yang luar negara yang paling jauh sekali. Wan Poji juga berpendapat agar industri seperti ini dapat dikembangkan menerusi suatu pembelajaran yang khusus untuk mengetahui teknik pembuatan yang terkini, di samping menarik minat anak muda terlibat sama sebagai pewaris di masa hadapan. Manakala saya akan terus menjejaki insan yang terlibat dalam industri kreatif ini di seluruh Malaysia untuk membongkar populariti serta mengetengahkan ciptaan hasil kerja tangan mereka. Mana tahu mereka dapat dihimpunkan dalam satu simposium sebagai menggalak industri pertukangan besi, pembuatan hulu dan sarung parang, pisau, keris di Malaysia.
Okey, apa namanya, untuk membuat ulu pisau, saya nampak ulu pisau ni sangat bagus sekali buatannya. So, boleh cerita sikit sedikit sebanyaklah macam mana Cik Wan mereka membuat apa namanya ulu. Okey. Untuk membuat bentuk hulu besar sebenarnya mudah. Contohnya, kita dah ada bentuk asal basic pada bilah pisau. Tinggal lagi kita perlukan raw material untuk buat dia. Untuk buat bahagian hulu, saya lebih suka pada G10 lah. G10 macam ni. Dan ada yang macam ni. Dia ada various colour. Ada macam-macam bentuk colour yang ada. Dan untuk menjadikan dia lebih unik, kita kena mixing dia lah. Kita kena campur dia. Menjadikan kalau merah ni kita kena campur dengan satu bentuk lain yang sama colour ke, ataupun kita bezakan dengan listing ni dengan menggunakan air kulit hitam, menjadikan dia bentuk seperti ni lah. Dan proses seterusnya kita gam. Ada juga yang gemar menebuk dipasang pada pasang skru untuk ni, kedua-dua untuk menahan ni. Tapi saya memilih untuk tidak pasang skru. Saya lebih letak gam untuk menjadikan dia lebih menarik lagi lah. Setakat ni berapa banyak sudah terjual? Coba. Untuk pisau tradisional, untuk parang-parang tradisional lah, contohnya candung dengan parang penebas, agak kurang lah. Mungkin perubahan masa. Tetapi untuk bilah pisau lapah contohnya yang saya pegang sekarang ni, macam ni, dia permintaan yang sangat tinggi lah. Permintaan sangat tinggi. Boleh katakan dalam 3 atau 4 bulan dah beratus agak juga ratus bilah lah. Untuk model-model macam ni lah. Faham, yang siap macam tu lah. Ya, macam siap. Untuk siap sikit pisau tu berapa lama tu siap yang komplit dengan sarung sekali? Untuk siapkan 9 pisau sekali dengan sarung, kita perlukan masa dalam 1 hari. 1 hari saja siap. Untuk buatkan bentuk macam ni, saya boleh siapkan 20 bilah macam ni, siap cebok sekali dan bentuk dia. 1 hari 20. Tanpa hulu dan tanpa sarung. Lepas tu untuk buat sarung dengan hulu yang makan masa 1 hari dah. Sampai. Bukan buat sarung dengan hulu yang membutuhkan 1 hari. Yang finishing. Finishing. Ya, sebab kalau kita nak buat hulu contohnya, buat hulu ni kita makan masa lebih kurang dalam 2 jam. Sejam ataupun 2 jam lah lebih kurang. Tapi kita perlukan finishing dia untuk gosok dan bagi kemasan. Itu yang makan masa lah.
Sambung yang kedua. Saya akan terus menjejaki. Saya akan terus menelajah. Saya akan terus menjejaki insan yang terlibat dalam industri kreatif ini di seluruh Malaysia untuk membongkar populariti serta mengetengahkan ciptaan hasil kerja tangan mereka. Manakala saya akan terus menjejaki insan yang terlibat dalam industri kreatif ini, manakala saya akan terus menjejaki insan yang terlibat dalam industri kreatif, manakala saya akan terus menjejaki insan yang terlibat dalam industri kreatif ini di seluruh Malaysia untuk membongkar populariti serta mengetengahkan ciptaan hasil kerja tangan mereka. Mana tahu mereka dapat dihimpunkan dalam satu simposium sebagai menggalak industri pertukangan besi, pembuatan hulu dan sarung parang, pisau, keris di tanah air. Di Malaysia, pertukangan besi, pembuatan hulu dan sarung parang, pertukangan besi, pertukangan besi, pembuatan hulu dan sarung parang, pisau, keris di Malaysia.